Hai semua, hari ini kita nak belajar tajuk yang ke-9 iaitu suka dan duka. Dalam tajuk ini kita akan belajar tentang perasaan dan cara menyebut perasaan-perasaan tersebut dalam bahasa Mandarin. Isi kandungan untuk tajuk ini ialah yang pertama, perkataan baru, diikuti dengan petikan dan akhir sekali ialah jenis-jenis perasaan. Dalam bahagian jenis-jenis perasaan ini, kita akan belajar bagaimana menyebut perasaan tersebut dalam bahasa Mandarin. Perkataan baru untuk tajuk ini. Yang pertama ialah xiao. 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 Perkataan ini mempunyai nada yang keempat, iaitu nada yang menurun ataupun menjunam. Xiao. Dan apabila kita menyebut huruf X ini, kita menyebut seolah-olah ianya huruf S. Xiao. Xiao. Xiao bermaksud ketawa. Yang kedua ialah ku. 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 Ku mempunyai nada yang pertama, iaitu nada mendatar. Kalau kita tidak pasti bagaimana menyebut nada yang pertama dengan betul, kita boleh tarik panjang sebutannya. Ku, ku. Dan huruf K kita perlu sebut dengan keluarkan angin daripada mulut kita. Ku, ku. Ku bermaksud menangis. Seterusnya, I. I bermaksud suka ataupun cinta. Kita biasa dengar orang cakap, 我爱你. 我爱你 maksudnya saya suka awak ataupun saya cinta awak. Ataupun dalam bahasa Inggeris maksudnya I love you. 我爱你. Saya cinta awak. Yang keempat ialah伤心. 伤心. 伤心. Perhatikan di sini, kedua-dua perkataan ini mempunyai nada yang pertama. 伤心. 伤心. Kalau kita tidak pasti, kita boleh tarik panjang sebutannya. 伤心. 伤心 yang bermaksud sedih. Seterusnya kita lihat pula bahagian petikan. Xiao he ku. Xiao he ku. Xiao bermaksud ketawa. He maksudnya dan. Ku maksudnya menangis. Jadi tajuk petikan ini ialah ketawa dan menangis. Ayat yang pertama. 我爱笑. 不爱哭. 我爱笑. 不爱哭. 我 maksudnya saya. 爱 suka. 笑 ketawa. 不 tidak. 爱 suka. 哭 menangis. Jadi maksud ayat yang pertama ini ialah saya suka ketawa, tidak suka menangis. Mungkin ada yang tertanya-tanya apakah perbezaan perkataan I ini yang bermaksud suka. Sedangkan kita pernah belajar sebelum ini perkataan si huan. Si huan yang bermaksud suka. Perbezaan kedua-dua perkataan ini ialah tahap dia. Si huan mungkin suka yang tahap dia biasa saja.
manakala ai pula menunjukkan tahap yang lebih tinggi. Ayat yang kedua pula. Didi, ai xiao, ye, ai ku. Didi, ai xiao, ye, ai ku. Didi maksudnya adik lelaki. Ai suka, xiao ketawa, ye juga. Ai suka, ku menangis. Maksud ayat yang kedua ini ialah adik lelaki suka ketawa dan juga suka menangis. Gao xing shi, didi ha ha da xiao. Gao xing shi, didi ha ha da xiao. Lagi sekali. Gao xing shi, didi ha ha da xiao. Maksudnya gao xing gembira, shi maksudnya semasa. Struktur ayat ini adalah berbeza berbanding dengan bahasa Melayu, di mana kita sebelum menggambarkan sebuah situasi kita akan meletakkan semasa di depan ayat. Tetapi dalam bahasa Mandarin, semasa kita letak di belakang situasi tersebut. Contohnya dalam ayat ini. Gao xing shi, gembira semasa. Didi, adik lelaki, ha ha da xiao. Ha ha adalah bunyi orang ketawa. Biasanya kita gelak, kita akan bunyi ha 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 ha. Kemudian ta ialah besar dan xiao ialah ketawa. Jadi maksud ayat yang ketiga ini, semasa gembira adik lelaki ketawa besar. Dan seterusnya kita lihat pula ayat yang terakhir. Shang xin shi, shang xin shi. Shang xin bermaksud sedih. Dan shi bermaksud semasa. Apabila digabungkan, ianya bermaksud semasa sedih. Didi, adik lelaki, di tou da ku. Di tou, di maksud dia rendah. Tou maksud dia kepala. Ta besar. Ku menangis. Jadi maksud ayat yang keempat ini ialah semasa sedih adik lelaki tunduk kepala menangis besar. Itulah maksud petikan tajuk ini. Bahagian yang ketiga iaitu jenis-jenis perasaan. Yang pertama ialah xiao. Xiao. Xiao kita telah belajar dalam bahagian perkataan baru. Yang kedua ialah ku. Ku. Ku juga kita telah belajar dalam bahagian perkataan baru. Bagaimana kita nak membezakan kedua-dua perkataan ini, ataupun bagaimanakah kaedah lebih mudah untuk kita mengecam apakah maksud perkataan tersebut. Antara cara yang mudah ialah melihat cara tulisan ia. Untuk perkataan xiao, di atasnya kita boleh gunakan daya imajinasi dan anggapnya sebagai mata yang sedang senyum. Manakala untuk ku pula, kita boleh ambil titik ini dan menggunakan daya imajinasi, kita boleh anggap ini adalah titisan air mata yang mengalir.
Itu adalah cara yang paling mudah untuk membezakan dan mengingati maksud perkataan ini. Yang ketiga ialah 害怕. 害怕. 害怕 bermaksud takut. Dan yang keempat ialah 生气. 生气. Pastikan apabila kita menyebut perkataan ini, sebut dengan nada yang pertama dan nada yang keempat. 生气. 生气. 生气 bermaksud marah. Kalau kita dengar dari segi sebutannya pula, 生气 ianya kuat dan mempunyai seperti maksud marah. 生气. Manakala kita tengok kembali perkataan ini, 害怕. 害怕 seolah-olah ada unsur ketakutan dalam sebutannya. 害怕. 害怕. 生气. 生气. Seterusnya kita lihat pula 爱. 爱. 爱 bermaksud suka ataupun cinta. Diikuti dengan 惊吓. 惊吓. Nada yang pertama dan nada yang keempat. 惊吓. 惊吓. 惊吓 bermaksud terkejut. 惊吓. Seterusnya 害羞. 害羞. Nada yang keempat dan nada yang pertama. 害羞. 害羞. 害羞 bermaksud malu ataupun segan. Dan akhir sekali ialah 伤心. 伤心. Pastikan kita sebut dengan nada yang betul, iaitu nada yang pertama dan nada yang pertama. Kedua-duanya sebutan secara mendatar. 伤心. 伤心. 伤心 adalah perkataan baru dalam tajuk ini. Ianya bermaksud sedih. Jadi kita ulang kembali. Yang pertama ialah 爱. 惊吓. 害羞. 害羞 dan 伤心. 伤心. Itu sahaja isi kandungan kita untuk tajuk yang ke-9, iaitu suka dan duka. Dalam tajuk ini kita telah belajar beberapa jenis perasaan dalam bahasa Mandarin. Antaranya ketawa, 笑, menangis, 哭, sedih, 伤心, marah, 生气 dan sebagainya. Seperti biasa, jika anda mempunyai sebarang persoalan, bolehlah tinggalkan dalam ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share untuk lebih banyak video seperti ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.